Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali pada rancangan kita iaitu 30 minit bersama Bicara Muslimah. Alhamdulillah setelah seminggu bercuti. Apa khabar Ustazah Aziza? Apa khabar Ustazah Latifah? Alhamdulillah. Di kesempatan ini kita akan meneruskan lagi lah perbincangan mengenai surah An-Nur. Bertajukkan janganlah terpedaya. Akhirnya kita dah sampai ke episod yang ke-12. Apa tu yang jangan terpedaya Ustazah? InsyaAllah kali ini kita akan meneruskanlah perbincangan pada surah An-Nur ayat 39 dan 40 mengenai keadaan orang-orang kafir di dunia dan kerugian mereka di akhirat. Saya bacakan dulu ayat 39 dan 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi, tidak ada apa pun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gelita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Alhamdulillah. Itulah ayat yang kita akan membincangkan pada episod kali ini. Jadi kalau kita tengok dengan tajuk janganlah terpedaya, kita nak cerita pasal orang kafir. Tapi agak-agaknya, apakah sebenarnya makna kafir tu sendiri? Saya nak tanyakan soalan kepada Ustazah Latifah. Silakan Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kasih Ustazah Syikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita mulakan perbincangan dengan perkataan kafir tu itself. Kata kafir berasal daripada bahasa Arab, iaitu kufur. Kufur banyak sekali dia punya erti. Yang paling sesuai dengan yang kita masukkan di sini adalah as-satr ataupun al-ghita, yang bermaksud menutupi. So in general, kata kafir adalah terkait dengan keyakinan atau akidah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan wahyunya. Okay, orang-orang yang disebut kafir menurut Islam adalah mereka yang menutupi dirinya dari kebenaran yang ada. Misalnya seseorang yang tidak ingin mempercayai adanya Tuhan, padahal dia sedar dan tahu bahawa Tuhan ataupun Allah tu ada. Okay, jadi maka dia disebut kafir kerana ia menutup dirinya dari kebenaran yang ada, iaitu tentang kebenaran adanya Tuhan. Okay, orang-orang ni disebut dalam Islam sebagai kafir yang membangkang atau membangkang terhadap kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang-orang yang tidak mempercayai Nabi dan risalah tu yang dibawa, walaupun dia tahu bahawa Al-Quran tu benar dan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan this thing happen seperti orang Quraisy di Mekah. Waktu tu orang Quraisy Mekah menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahawa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran sebagai wahyunya, tapi mereka menentang. Okay, mereka ni tergolong daripada orang-orang kafir. Itu dimaksudnya kafir secara keseluruhan. Jadi in general kafir ni lah orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mempercayai Nabi Muhammad tu sebagai utusannya, dan menolak yang Al-Quran tu adalah wahyu Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah dinamakan kafir. Kerana kafir kalau kita tengok ada bermacam-macam yang kita nak masuk kat sini kafir. Tapi berdasarkan kepada ayat ini, kafir inilah maknanya orang tu tidak dia menolak terus menerus bahawa Allah adalah Tuhan dan Rasul sebagai pengutusnya. Saya nak juga kaitkan ayat ni dengan
sebab nuzul lah kenapa ayat ini diturunkan. Ia berdasarkan kepada seorang lelaki Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah ni dia dah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam golongan orang Quraisy. So masa one time tu dia datang kepada Rasulullah, dia mencarilah, dia actually masa tu dia menolak menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time pun dia mencari juga agama yang benar. Tetapi bila Nabi Muhammad dah terangkan dia tentang agama Islam, Nabi Muhammad dah berdialog dengan dia dengan cara baik, dia tetap kufur sampailah ke akhir ahadnya. Itu sebabnya lah ayat ni diturunkan juga dan dinamakan kafir. Okey, itulah penjelasan daripada saya, short and simple. InsyaAllah, terima kasih Ustazah. So mari kita tahulah kafir maknanya orang yang tak beriman. Tapi menariknya ada beberapa ulama mengatakan apa tak, orang kafir ni bukan hanya semata-mata orang yang tidak beriman, tetapi kafir ni adalah orang yang bukan sahaja tak beriman, tu satu cerita kan, tapi dia menentang dan melawan Islam. Kalau kita tengok macam ini terjadi pada zaman Rasulullah, di mana orang-orang Quraisy memang secara terang-terangan menentang ajaran, boykot, nak torture orang Islam dan sebagainya. Jadi kat sini apa yang saya nak mungkin boleh kongsikan, kita sebagai orang Islam, walaupun kita tahu secara luarannya itu adalah orang yang tidak beriman, janganlah sesuka hati kita macam like put a chop macam melabel betul, melabel orang tu sebagai kafir. Sebab apa? Keimanan ini adalah dalam hati. Betul lah, satu benda yang di dalam hati yang kita tak tahu secara terang. Kita tak tahu jika walaupun secara luarannya, secara fizikalnya beliau menjalani hidup dengan tidak beriman pada Allah, tetapi kita tidak tahu pengakhiran hidupnya. Jadi kita tak boleh sesuka hati mengatakan dia mati secara kafir. Kita tak tahu kan, sebab apa, pengakhiran hidup seseorang itu hanyalah antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dekat sini kan, kalau kita tengok pada ayat ini juga, Allah ada letak beberapa perumpamaan mengenai kegelapan. Kegelapan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam dengan kegelapan dalam ayat ini? Mungkin Ustazah Azizah boleh menghuraikanlah. Silakan Ustazah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, biasalah surah An-Nur ni dia terkenal juga saya dah realize dia terkenal dengan berbagai-bagai perumpamaan yang Allah beri di dalam surah ni. Jadi salah satu perumpamaan di dalam this specific ayat yang kita tengah perbualkan ni, Allah ada umpamakan orang kafir yang tadi diterangkan dengan Ustazah Latifah. Orang kafir tu siapa kan? Dan orang kafir tu adalah orang yang dia bukan sahaja tak beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dia menentang, dia melawan. Jadi Allah ibaratkan orang-orang kafir ni, diorang ni laksana kegelapan. Kegelapan dia tu bukan calang-calang kegelapan macam tutup lampu gelap je tau. Dia macam Allah cakap kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di dalam lautan. So bayangkanlah kalau kita kat dalam laut yang dalam sangat tu kan, betapa gelap sangat kan. Itulah Allah ibaratkan orang-orang ini. Dah dalam laut, lepas tu dia diliputi pula oleh ombak-ombak yang bergulung-gulung. Lepas tu dalam laut, lepas tu ada ombak, lepas tu atas ombak tu ada awan tebal menutupi pancaran sinar bintang di langit. Jadi itulah kegelapan. Ada 3 kegelapan yang Allah sebutkan untuk orang yang menentang Allah ni, orang yang kafir ni lah. Jadi kat sini ada beberapa pendapat ulama tentang makna 3 kegelapan ni. Okay, ada ulama yang menyatakan seperti juga orang kafir, 3 kegelapan ni dia maksudnya adalah kegelapan akidahnya, kegelapan perkataan dan juga amal perbuatannya. Ibnu Abbas pula dia menyatakan kegelapan 3 kegelapan tu adalah kegelapan pada penglihatan, pendengaran dan juga kegelapan hati. Jadi orang yang gelap hatinya ni memang susahlah nak dapat sinaran ataupun hidayah ataupun nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga kadang sini Allah juga menyatakan dia punya kegelapan, orang yang berada di dalam kegelapan Allah ni, dia tak mampu melihat apa-apa walaupun benda tu depan mata. Allah ibaratkan macam, bayangkan kita
kalau tangan kita sendiri ni, tangan ni dekat kan dengan kita kan. Tangan ni kita dah tak nampak apa lagi benda-benda yang kat jauh tu. So macam mana kita nak mencapai benda yang jauh tu? Allah ibaratkan seperti gitu sekali. Jadi macam seandainya benda tu dah terang-terangan depan dia, ataupun hidayah Allah tu, ataupun bukti Allah tu ada di depan matanya pun, dia tak dapat dia tak akan dapat melihatnya kerana kegelapan yang beradalah, yang melanda tadi. So kita macam, saya tak tahu macam bila saya baca pasal benda ni, mesti kita ada buat refleksi diri sendiri kan. Dia macam ibarat apa tahu, macam kadang-kadang kita manusia ni, kelemahan kita suka merasakan diri kita ni lah yang paling hebat, ataupun kita merasa diri kita ni lah yang paling benar. So kadang-kadang kita takut juga kalau kita berada di dalam keadaan ini, kita boleh terjatuh pada this kind kegelapan yang Allah maksudkan tu. Macam dia sama kan, macam kalau kita rasa kita ni benar, benda lain, walaupun benda tu benar di mata pandangan orang lain pun, kita tak akan nampak benda tu. Pasal bagi kita, yang kita cakap ni, yang kita punya ni adalah benar. Jadi macam iktibar yang kita boleh ambil daripada perumpamaan yang Allah kasih ni kan, kita kena elakkanlah diri kita ni daripada terlingkup ataupun terjatuh daripada lingkungan kegelapan ni lah, angkara perbuatan kita, angkara keangkuhan kita, kesombongan kita. Kita kena jauhkan daripada sifat-sifat mazmumah ni. Kenapa? Bahayanya kita pun takut kita pun tergolong daripada golongan yang Allah telah gelapkan tu, pasal off kita punya keangkuhan diri itulah. Itulah serba sedikit saya dapat nyatakan tentang kegelapan ni. Masya Allah, terima kasih Ustazah Azizah. Sebab kalau kita lihat, walaupun episod kali ini kita membincangkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang yang melawan Islam dan sebagainya kan, tetapi perlu kita ketahui Alhamdulillah, kita kena bersyukurlah dengan nikmat yang telah dikurniakan. Kita ni lahir sebagai orang Islam dan tak perlu bersusah payah mencari agama yang benar. Akan tetapi kita haruslah bukan kata make sure lah, tapi kita haruslah sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita pun mati, pengakhiran hidup kita juga kita berada di dalam agama Allah SWT. Sebab tiada apa yang pasti kan Ustazah, kita kena sentiasa berdoa lah. Saya suka dengan apa yang tadi Ustazah Azizah cakap mengenai takut-takut kita sendiri dengan keangkuhan, kerana keangkuhan kita. Saya bila Ustazah cakap gitu, saya teringat tentang ulama-ulama kita yang dulu, khususnya imam mazhab kita lah, Imam Syafi'i kan. Beliau adalah seorang yang hebat dari segi ilmunya kan, memang seorang yang sangat hebat. Akan tetapi dia punya rasa rendah diri tu, dan beliau juga seorang yang suka berdebat. Tetapi setiap perdebatan yang berlaku, beliau mengharapkan orang tu yang betul, bukan dia. Saya macam, kalau kita kan macam, kita kalau argue mesti kita macam nak menang. Point kita lah sebenarnya betul, sebab kita dapat rujukan dan sebagainya. Tapi Masya Allah, Imam Syafi'i tidak begitu. Dia mengharapkan apa point yang orang tu bagi adalah yang benar, yang mana dia boleh menimba ilmu daripada point tersebut. So macam, apalah sangat ilmu yang kita ada ni Zai. Masya Allah, Imam Syafi'i daripada kecil dah hafal Quran. Itulah. So apa tahu Ustazah, sikit saya tambah, macam kalau kita tengok kepada imam-imam kita ni, diorang punya sikap tawaduk diorang, sikap humble diorang tu is Masya Allah sangat. And diorang adalah orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ni sebenarnya sepatutnya menjadi seperti orang imam-imam kita lah. Bukan orang-orang berilmu, bukanlah orang-orang yang menganggap dirinya berilmu. Ya, betul, saya setuju. Dan mereka bukan hanya berilmu dari sudut akhirat sahaja, tapi ilmu duniawi diorang pun Masya Allah. Kita ni macam fokus kat satu, itu pun macam dah nak sombong, nak benang, nak apa dan sebagainya lah. So mungkin itu adalah refleksi lah bagi diri kita lah sebagai orang-orang yang menyampaikan ilmu dakwah ni. Okey, lepas tu lagi satu yang kalau saya boleh tambahkan, perumpamaan Allah sentuh juga dalam ayat ini mengenai Fata Morgana. Saya boleh dengar Fata Morgana, saya ingat lagu Hijaz saya tapi nak nyanyi tak boleh pula, tak ingat pula lagu dia macam mana. Bolehlah perempuan boleh dengar lagu Hijaz, lagu Fata Morgana. Memang dalam tu Abang Hijaz kita dah menceritakan Fata Morgana tu apa. Tapi saya nak kongsikanlah apa yang Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ceritakan. Fata Morgana ni apa? Iaitu satu kilauan yang dilihat oleh orang yang sedang berjalan di mana? Di tengah hamparan tanah luas, di tengah siang yang sangat terik kerana matahari. Lepas tu apa tahu? Lepas tu dia nampak macam ada air yang mengalir, air yang tertampung dan tergenang di permukaan tanah. Tetapi Allah sambung apa? Allah sambung, tapi bila yang nampak ni adalah orang yang dalam kehausan. So saya bayangkan aja, kita betul-betul tengah haus. Kita boleh jauh nampak air mineral. Sekarang boleh sampai botol kosong. Macam rasa
hampa, rasa macam alamak macam mana nak hilangkan haus kan. So Allah bayangkan kira macam so Allah sama lagi hingga ketika ia mendatangi apa yang dikiranya air tersebut tak ada. Tak ada. So macam gitulah Allah bayangkan orang-orang kafir ni. So kita faham orang-orang yang tidak semua orang yang tidak beriman itu adalah orang yang jahat, betul tak? Ada banyak orang-orang yang beriman, kadang-kadang akhlak mereka itu lagi mulia daripada orang-orang yang beriman sendiri. Itu kita tidak nafikan. Itu nanti kita akan sentuhlah selepas ini. Tapi apa yang kita nak sentuhkan, ini perumpamaan yang Allah sentuhkan ketika di akhirat. Kita tahu yang kita akan hidup dan kita akan mati dan kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan hidup selama-lamanya di alam akhirat. Di alam akhirat. So umpama mereka orang-orang yang tidak beriman ni, ini adalah umpama amal-amal kebaikan yang diorang telah lakukan di dunia. So diorang kiranya dekat akhirat tu boleh claim lah. Tetapi bila nak claim tu tak ada. Hilang begitu saja. So dia akan rasa apa? Dia akan rasa rugi lah kan. Contoh kalau kita tengah haus, kita nampak lagi 10 km ada air. So kita sebab haus sangat ni, kita nak kejar, nak ambil tu air. Bila sampai, air sebenarnya tak ada. So kan rugi perjalanan kita tu nak pergi air. Sia-sia, perjalanan tu sia-sia. Tetapi kalau orang yang beriman, setiap perjalanan kita tu tak akan sia-sia. Walaupun sampai akhirnya tak ada air juga, tapi tak akan sia-sia. Allah akan mengambil kira setiap proses kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka ada satu waktu ni adalah saya tak ingat daripada mana saya dengar, tapi saya suka dengan kata-katanya apa? Allah tidak akan melihat kepada result ataupun outcome daripada perkara tersebut, tapi Allah akan lihat apakah usaha kita. So usaha tu lagi penting daripada result. Macam kita manusia, kita selalu sangat tertumpu dengan result. Macam anak kita kan, nak confirm nak A, mesti nak pass, mesti nak full mark. Tapi kita tak tengok proses usaha. Kadang-kadang kita tengok dah belajar, dah apa. Kalau tak belajar tu lain lah, itu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi kita dah tengok dah sungguh-sungguh, tapi akhirnya resultnya tak begitu memberangsangkan. Tapi sebenarnya kita boleh cubalah untuk bagi reward dekat usaha yang telah dilakukan. So itulah, kita kalau boleh, kita sebagai orang Islam, kita tak nak lalui Fata Morgana ni sendiri. Boleh tengoklah, saya suka dengan lirik-lirik daripada lagu Hijaz tu kan. Jangan rasa jangan buatkan amalan kita ni sia-sia lah, rugi akhirnya nanti. Okey. Jadi seterusnya, perbincangan kita seterusnya, saya nak tanya kepada Ustazah siapa? Ustazah punya turn Ustazah Latifah lah Okey, Ustazah Latifah, saya nak tanya agak-agak apa yang jadi. Tadi saya dah sentuhkan pasal orang-orang kafir yang banyak buat kebaikan. So apa agak-agaknya kira macam apakah penjelasan bagi orang-orang yang tidak beriman ni tapi banyak membuat kebaikan? So apa akan jadi dengan mereka ni semua? Okay, I think Bismillahirrahmanirrahim, saya teruskan lah bila dengar penjelasan kita takut macam setiap amalan yang kita lakukan nanti akhirnya jadi seperti macam tadi Ustazah Syikin kata sudah dalam surah An-Nur, macam Fata Morgana di tanah yang datar macam gitu. Okay, ada juga dalam surah-surah yang lain yang disebut dalam surah Al-Furqan, dia kata amalan orang yang orang-orang kafir ni yang berbuat baik ni, dia bagaikan debu yang berterbangan. So kat sini kadang-kadang kita macam terfikir tahu. Kita tahu macam ramai yang orang yang ataupun yang tak beriman ni kalau saya salah kalau saya sebut sebagai orang kafir lah, saya kata sebagai orang yang tidak beriman. Okey, seperti kononnya Mother Teresa lah, bagi contoh Mother Teresa lah, ataupun kita punya lokal ada orang yang non-Muslim ke sebagainya yang tidak beragama Islam, tetapi mereka banyak berbuat kebaikan, banyak buat macam so-called amal, kerja-kerja amal. Kadang-kadang kita sebagai orang iman, kita macam bukan nak katakan mereka ni orang yang tidak baik, mereka orang yang baik. Okay? Tapi kita kadang question diri kita tahu, takkanlah orang yang baik ni Allah Subhanahu Wa Taala takkan masukkan mereka dalam syurga? Adakah mereka tetap dalam masa neraka? Inilah keistimewaan sebenarnya orang Islam. Maka kita kena ingat tahu, sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, pada umat Islam, adalah nikmat iman dan Islam. So itu yang perbezaan antara kita dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, bila dia buat tadi macam kita cakap tadi, apa yang kita buat, kita kerjakan, walaupun benda tu sebaik-baiknya lah amalan yang dibuat, dia menderma, dia menolong orang-orang yang orang yang susah, dia buat amal kebajikan dan sebagainya, tanpa dia ada, kalau orang tu tak ada iman, tak ada Islam, dia punya amalan dia habis
hancur macam gitu sahaja. Itu perbezaan. Bahkan kalau orang Islam mereka buat macam tadi Ustaz Syikin dah terangkan lah, akan mendapat nur ilahi tu tersebut, akan mendapat hidayah tu tersebut, akan mendapat dia punya outcome. Tapi orang-orang begini walaupun mereka baik sekali macam mana pun, pada akhirnya dia punya amal ibadat dia tu jadi macam sia-sia, kesian. Sebab tu kita dah mampu ni sebagai orang Islam ni, apa yang kita boleh buat, kita hanya mampu mendoakan semoga orang-orang ni akan mendapat hidayah. Kerana bila dia dah dapat hidayah, masya-Allah, apa-apa amal-amal yang dia buat tu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selagi mana dia belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum menyebut syahadah, maka dia tetap tergolong daripada orang-orang yang tidak beriman. Itu dia. Jadi kat sini kita sebagai orang Islam, kita jangan label orang tu walaupun dia yang dia tidak beriman, maka orang ni semua jahat. Kita tak label macam gitu. Kadang-kadang kita berasa malu tau. Kadang-kadang macam malu-malu kerana apa? Kalau orang yang ini mereka lebih banyak buat amal jariah daripada kita. Kalau kita tengok kat luar-luar punya macam so-called fundraising, diorang buat macam semangat tau. Semangatnya fundraising yang ni buat, ramai yang datang. Kadang-kadang bila golongan kita ataupun orang Islam yang buat, orang-orang agak-agak nanti orang akan tanya, daripada mana kita punya funding ni, ke mana lah dan sebagainya. Kerana orang akan macam question this one betul ke tidak, and so on tidak. Tapi padahal bila orang kafir yang buat ataupun orang yang tidak beriman yang buat ni, tak ada banyak soalan pun sangat pun, kerana mereka punya niat begitu. Tapi again in the end, yang membezakan antara kita dengan orang yang bukan Islam, orang yang bukan beriman adalah nikmat hidayah ataupun nur Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita dah pernah cakap daripada episod-episod yang lepas. Sebab itulah keistimewaan orang Islam, kita ni beragama Islam, kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekecil mana pun amalan kita Allah akan terima. Itulah penjelasan saya tentang inilah soalan yang tadi tu. Dia lupa soalan sebenarnya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Latifah. Saya teringat bila Ustazah cakap seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau kita untuk muhasabah diri sendiri, perkara ini bukan hanya boleh terjadi kepada orang kafir, tetapi kepada orang Islam sendiri. Sekiranya kita riak akan perbuatan tersebut, dan riak ini adalah satu benda yang kita tak boleh label orang, tetapi kita tahu macam kita buat ni sebab nak show off dan sebagainya kan. So hati-hatilah, hati-hati dalam kita melaksanakan amal kebaikan. Kalau saya tambah sikit kalau mengenai orang yang tidak beriman berbuat baik ni semua kan, sebab apa? Tiada sebenarnya, semua agama mengajar penganut-penganutnya berbuat kebaikan. Tak ada agama yang ajar buat jahat. Tetapi individu dalam agama tersebutlah yang menconting arang ke agama tersebut kan. So perbezaannya apa adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak. So apakah Allah tidak membalas perbuatan kebaikan mereka? Allah dah balas. Kalau kita lihat kepada orang-orang ternama yang tidak beriman yang banyak melakukan kebaikan, balasannya apa? Banyak orang suka, banyak orang sanjung. So hidup di dunia ini disanjung orang dan sebagainya. So itu juga merupakan nikmat. Kalau kita takkan hidup tenang kan, kalau kita hari-hari dikeji orang, takkan hidup tenang juga. So itu adalah balasan. Tapi saya suka dekat satu saya tak ingat ustaz mana yang saya dengar ni, dia cakap apa, tapi kenapa mereka ini pengakhirannya begitu kan? Dia kata apa? Kerana mereka berbuat baik kepada orang. Ini secara general saya cakap, saya tak kembalikan kepada mana-mana individu. Mereka berbuat baik kepada orang, tetapi mereka berlaku zalim kepada diri sendiri. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengakui penciptanya sendiri. Masya Allah, na'udzubillah zalik. Jadi mungkinlah saya nak tanyakan kepada Ustazah Azizah, agak-agaknya lah, apakah hikmah Allah jadikan di muka dunia ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman? Mungkin Ustazah boleh jelaskan. Okay, insyaAllah saya cuba. Saya sebenarnya tadi tu saya nak share satu dalil lah lagi. Lepas tu bila dengar Ustazah Latifah terangkan tadi kan pasal hidayah Allah lah, hidayah Allah tu kan. So macam seperti yang dicatatkan di dalam surah Al-A'raf ni, Allah cakap apa? May yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah kerana keingkarannya, maka tidak ada siapa pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi macam inilah yang kita nak kena elakkan daripada kita ni terjatuh daripada orang-orang yang Allah tak akan kasih cahaya, Allah tak akan kasih hidayah. Na'udzubillah. Jadi berbalik kepada soalan tadi kan, kenapa Allah jadikan di dalam dunia ni ada yang ada orang beriman? Macam Allah tu kan maha berkuasa. Kenapa Allah tak jadikan semua beriman? Jadi adil. Jadi semua beriman. So macam the usual answer
the usual logic answer yang kita selalu dapati adalah macam mana kita nak bezakan sesuatu kebaikan dan sesuatu keburukan kalau semuanya benda yang baik. Nah, itu adalah logic answer daripada sekolah kita dapat benda tu untuk kita ambil daripada benda tu. Jadi saya suka ni satu metafor, bukan metafor lah, macam kita bayangkan kita ni adalah seorang yang berjaya ataupun seorang usahawan yang berjaya, means kita kaya, kita dikenali. So macam orang-orang yang sebegini kan, macam dia dah orang yang berada, dah ada, dia mesti nak ambil tenaga pekerjakan untuk menjadikan dia punya hasilnya tu lebih baik lagi. Dia mesti nak ambil orang-orang yang bekerja dengan dia. Jadi bila dia nak ambil orang yang bekerja dengan dia ni, macam kita jugalah, kalau kita nak kerja, kita ada lalui interview, kadang-kadang kita ada lalui training lah, kita ada kena ambil exam lah apa kan. So macam kita nak orang kerja dengan kita akan adakan all this training. So bila kita adakan all this interview, kita punya niat apa, kita nak pilih orang yang terbaik lah, yang paling boleh dipercayai, yang paling buat kerjanya dengan perfect, dengan apa, kita nak yang itu kan. Jadi macam benda ni adalah benda yang lumrah and senang untuk difahami sebenarnya. Macam tadi saya tak tahu kenapa saya nak relatekan benda ni. Macam kalau kita nak ambil pembantu rumah lah, kita nak ambil pembantu rumah pun kita kena pilih kan. Takkan kita nak pilih pembantu rumah yang yang tak nak buat kerja, ataupun kita nak ambil pembantu rumah yang tak pandai jaga anak-anak kita. Takkan kita nak ambil yang itu kan. Kita mesti kita mesti nak tengok kualiti dia yang baik, kualiti dia yang bagus, baru kita akan ambil je. Jadi macam kita bayangkan kita dalam keadaan macam itu, and kita cuba relate kan, kenapa Allah nak, kenapa dalam dunia ni ada orang yang beriman dan ada yang tak. And kita kena ingat balik kenapa Allah ciptakan dunia ni. Jadi benda ni benda yang simple, tapi kadang-kadang kita selalu lupa macam dunia ni sebenarnya adalah tempat ujian untuk kita. Jadi Allah memang itu haknya lah. Memang hak dunia ni adalah tempat untuk dites, untuk ambil test, untuk ambil exam, untuk ambil segalanya lah. Jadi Allah ciptakan dunia ni tempat untuk ujian, untuk melihat siapa yang layak tinggal bersama Allah Subhanahu Wa Taala secara hakiki, secara kekal di sisi Allah kelak nanti. Jadi kalau tak ada orang yang macam Allah mesti nak pilih orang yang sayang dia. Takkan Allah nak pilih orang yang menentang dia kan, menentang apa yang dia beri, macam segala apa yang dia beri lepas tu dia tentang, lepas tu dia nak melawan. Takkan Allah nak pilih orang yang macam gitu. Jadi begitulah, itulah Allah memang sedang menguji diri kita dekat dalam dunia ni. Siapa yang baik, dialah yang akan bersama dengan Allah. Siapa yang yang tak baik, dialah yang tidak akan layak menjadi di sisi Allah di kehidupan yang hakiki nanti tu. Boleh je sebenarnya, Allah memang berkuasa, boleh je Allah nak buat semua orang ni semua orang beriman, tapi itu bukan purpose ataupun itu bukan tujuan adanya dunia ni lah. Jadi itulah jawapan saya, insyaAllah. Betul. Ada pepatah mengatakan dunia ni adalah pentas kehidupan. Dunia ni adalah drama kehidupan. Saya teringat tadi, kalau kita tengok drama pun, kalau semua watak baik, drama tu best ke? Tak best lah. Semua watak baik, semua tak ada kesusahan, semuanya baik aja, smooth aja perjalanan hidup. Orang pun tak nak tengok drama apa, boring ni kan. Tapi kalau drama tu ada naik turun, lagi-lagi tak payah lah drama yang hot belakang-belakang tu kan. 7 hari. Cuba kalau kehidupan suami isteri tu baik je, siapa dah tengok? Tak ada. Mesti kita nak tengok watak-watak yang, mesti ada watak yang jahat lah, mesti ada watak yang menyakitkan hati, tapi mesti ada watak yang baik dan sebagainya. Barulah drama tersebut boleh jadi hit, barulah drama tersebut beramai orang tengok. Sama juga dengan kehidupan kita di dunia. Kalau lah kehidupan dunia ni smooth aja, baik Allah tak payah cipta dunia. Betul tak? Dunia ni adalah satu tempat yang kita nak, macam saya cakap lah, tempat kita diberikan ujian untuk kita lalui kehidupan. Saya suka lagi satu, saya suka tengok drama Korea lah. Sebab drama Korea ni kan, dia ada banyak iktibar lah yang boleh diambil, walaupun bukan daripada orang Islam punya ni lah kan. Ceritanya apa, salah satu poinan, dia cerita apa tahu, kira macam ada satu kisah ni di mana dia kira ada kuasa lah, dia suruh this kuasa, this magic untuk tarik dia punya challenges in life, untuk kira macam untuk ambil hilangkan semua dia punya kesusahan hidup sebab dia nak bahagia. Tapi kira macam kira ni cerita dongeng lah. Maksudnya kata okey lah, saya akan ambil, tapi akhirnya nanti dia kena pulangkan lah. Kira macam dia kena bagi apa yang si witch ni konon nak lah. Tapi bila witch tu dah tarik the challenges in life tu, dia tetap tak bahagia.
Sekali macam dia lalui kehidupan dengan tak bahagia walaupun tak ada kesusahan. Lepas tu bila dia akhirnya macam contoh lah dah 20 tahun kemudian dia jumpa balik Wish ni, dia tanya, kenapa aku masih tak bahagia? Lepas tu Wish tu cakap apa? Kau tak akan bahagia selagi mana dia tak overcome semua kesusahan yang berlaku dalam hidup dia. So saya kata, kira point yang bagus lah. Memang betul, itulah tujuan kita, tujuan Allah berikan ujian di dalam hidup kita. Kita perlu overcome untuk kita jadi lebih kuat, untuk kita jadi lebih matang, dan untuk kita jadi lebih berjaya di dunia dan juga di akhirat. So maka itulah sedikit sebanyak. Kalau nak bincang lagi banyak lagi kita boleh bincangkan, tapi kita ada 30 minit sahaja. So itulah sedikit sebanyak perbincangan kita mengenai orang yang kehidupan orang-orang yang tidak beriman di akhirat kelak. Maka dengan itu semoga apa yang kita sampaikan hari ini memberi manfaat. Segala yang baik datang dari Allah. Segala kami minta maaf di atas segala kesilapan di dalam tutur kata. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.